Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali kita dekat channel YouTube Mona Lisa, dan macam video saya yang sebelum ni ataupun 2-3 video sebelum ni, saya ada bagi tahu dekat korang yang saya nak buat video outdoor pula kan, sebab saya tahu korang semua dah bosan dengan background yang sama, asyik-asyik background sama je. That's why kita ada dekat location sekarang ni. Dan dalam video kali ni saya akan review sebuah action camera yang setanding dengan Insta360 Go, Insta360 Go 2 dan juga Insta360 Go 3 in terms of dia punya design dan form factor dia tu, yang nanti kita akan tengok kejap lagi, tapi dengan harga yang jauh lagi murah. Jadi kalau korang berminat, dan jangan pergi mana-mana, anda bersama saya Adli di channel YouTube Mona Lisa. Jom. Saya rasa lah kan, untuk intro tadi pun dah berbaloi lah kalau korang nak tekan like dan subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa ni kalau korang belum subscribe lagi. Sebab yelah, kita orang nak buat video review macam ni, dia makan masa kan, dia perlukan effort. Lagi-lagi video outdoor macam ni perlukan effort yang lebih sikit lah, sebab nak kena bawa equipment dekat luar, tak ada kawalan untuk dari segi audio, dari segi cahaya semua di luar kawalan, jadi perlukan effort lebih sikit. So kalau korang boleh like dan subscribe tu pun kita orang hargai sangat-sangat. Tapi tak apa, yang tu kita letak tepi dulu. Jadi dekat tangan saya ni ialah sebuah action camera. Dia action camera walaupun bentuk dia panjang macam ni kan. Dia ni sebuah action camera yang dua alam macam tu, sebab dia punya modul ni, nampak? Saya boleh cabut dia punya kamera dan dia punya bateri, dan masa kita cabut dia punya modul ni, kita boleh pasang battery pack yang lagi kecil dekat belakang dia. Macam tu je. So basically kita akan dapat satu action camera yang jauh lagi compact. So senang kita nak mount dia. Alah, dia on lah pula. So senang untuk kita nak mount dia dekat mana-mana, dekat tempat yang sempit sekalipun kita still boleh mount. Dan disebabkan dia jadi sangat-sangat ringan bila kita tak guna modul yang besar ni, jadi risiko dia untuk nak jatuh pun jadi yelah lagi rendah. That's why dekat intro tadi saya cakap yang kamera ni macam pesaing kepada Insta360 Go, Insta360 Go 2 dan Insta360 Go 3, disebabkan dia boleh jadi saiz yang kecil ni. Walaupun dia tak sekecil Insta360 Go 2, Go 3 semua tu, tapi dia punya form factor ataupun dia punya apa orang panggil, konsep dia tu lebih kurang. So kalau korang nak action camera yang lebih besar lah kan, bateri pun tahan lama juga. And then ada dua screen, korang akan dapat satu lagi screen dekat modul yang besar ni, dan korang just boleh tukar macam tu je, tak perlu ambil masa yang lama, just cabut and then pasang yang baru, settle under 5 second korang dah boleh buat. Dan personally saya rasa ni satu konsep yang bagus lah, yang sangat-sangat useful. Masa saya guna dia pun boleh kata berguna juga, tapi 90% tu saya just guna dia dalam form factor yang kecil macam ni lah, sebab senang nak bawa. Dia kecil, orang tak nampak. Kalau saya tengah pegang dekat public pun orang tak nampak kan. Macam sekarang, mana korang nampak dekat dalam tangan saya, sebab form factor dia sangat-sangat kecil. Tapi saya lupa nak bagi tahu dekat korang semua dia punya build quality macam mana kan. Yang itu saya dah tak ingat dah tadi. Okey, untuk build quality dia pun, build quality dia memang solid. Okey, build quality dia saya tak risau apa-apa. Cuma pilihan material yang diorang guna ni buat saya risau sikit. Jadi dia guna memang full plastik punya construction dengan ada touchscreen yang kecil dekat bahagian depan dia ni kan. Yang touchscreen tu bagi saya okey, reasonable, walaupun kecil tapi still boleh digunakan. Cuma material yang diorang decide untuk guna ni, plastik dia tak rasa premium sangat, and then dah cala dah pun dekat bahagian belakang ni. Nanti saya cuba tunjuk close up dekat kamera, dan saya baru guna dia kejap je. Okey, saya guna dia dalam seminggu ataupun tak sampai seminggu pun saya test dia dah cala, dan memang saya tak boleh nak buang lah bekas cala ni. Sebab apa cala pun saya tak tahu. Okey, tiba-tiba just cala. So dari segi material tu saya tak suka sangat, tapi untuk build quality yes, memang solid. Bila kita dah buka dia punya bateri kan, kita pasang dia, lepas tu kita tukar dia dekat modul yang panjang punya ni, yang besar ni, memang dia clip dengan bagus, dia solid, dia tak ada shaking, rattling, tak ada. Kejap ada motor. So dari segi build quality tu dia bagus, dia punya finish pun okey. Cuma material yang diorang pilih tu saya tak yakin sangat lah. So kalau korang nak bawa pergi mana-mana, make sure korang letak dalam bag yang khas, bag yang lembut kan, so that dia tak cala. Sebab macam saya letak dia dalam bag yang dalam kereta, bag yang saya selalu bawa. So dia mungkin dia cala, kena kunci ke apa kan, tapi itulah, dia sangat-sangat mudah untuk nak rosak dia punya permukaan luar ni. Apa yang best lagi is that SJ Cam sediakan banyak aksesori untuk kita nak gunalah dengan SJ Cam C300 ni. Dia dah sediakan dalam package dia, dalam kotak dia, dan juga ada tu yang optional, yang add-on punya. Dan contoh macam yang add-on punya, dia orang bagi monopod. Okey, monopod
yang mounting dia dekat atas ni, dia guna mounting yang samalah dengan kita jumpa monopod yang untuk GoPro ke Insta360, dia guna mounting yang sama. Jadi aksesori tu korang boleh tukar-tukar lah. Kalau korang tak suka monopod ni ke, korang nak guna monopod lain pun boleh juga. Dan monopod yang diorang sediakan ni actually quite good sebab kita boleh panjangkan dia, boleh pendekkan dia ikut kesesuaian kita. Dan macam sekarang ni saya dah pasang salah satu mounting yang dia bagi ataupun casing yang dia bagi. And then kita juga akan dapat satu remote control untuk nak control kita nak start recording, kita nak tutup kamera, kita nak ambil gambar, nak connect dia dekat smartphone semua kan. Kita boleh guna remote control ni sahaja. And then remote control ni pun kita boleh cabut lah daripada dia punya housing dia ni. Tapi kalau korang guna housing ni, basically korang boleh mount dia dekat mana-mana. Contoh, korang nak mount dia dekat monopod macam saya buat ni, korang boleh pasang je terus. Ataupun korang nak mount dia dekat handle basikal, handle motosikal pun boleh juga. So contoh, kalau korang dah mount kamera ni, action kamera ni korang dah mount dekat bahagian depan motor ataupun dekat bahagian belakang motor, belakang ATV, belakang basikal, tak kisahlah yang susah korang nak capai masa korang tengah bawa tu. And then korang boleh just control guna remote control dia. Dan bagi saya tu satu idea yang bijak juga, walaupun kalau saya personally saya tak guna sangat, tapi mungkin berguna untuk sesetengah orang. Inilah susah kalau shoot outdoor, bunyi bising. Ni ada bunyi kereta lah, lori lah semua. Okey, dan untuk aksesori dia actually banyak, ada satu kotak dekat tangan saya sekarang ni. So kita akan tengok dia punya casing lain pula. Diorang juga sediakan kita waterproof punya case. Jadi kalau korang nak bawa dia pergi berenang ke apa ke, korang boleh masukkan dia dekat dalam waterproof case. Dan waterproof case dia ni basically konsep sama je dengan mana-mana action camera lain. Sangat-sangat straightforward. Korang tak perlu nak setting apa-apa, just letak kamera dekat dalam and then korang dah ready to go lah, boleh bawa pergi berenang semua. And then dia juga sediakan lah beberapa mounting lain juga. Contohnya mounting yang kita boleh pasang dekat, macam saya guna dekat ATV kan. Jadi saya mounting dia dekat ATV. So dia ada sticky pad dekat bawah ni. Sticky pad bukan yang biasa-biasa tau, dia guna sticky pad 3M punya quality, so memang secure lah. Lepas tu kita boleh mount dia directly macam tu. And then dia ada quick release punya mechanism ni. Jadi kita boleh tarik dia, boleh buka macam tu je. So kalau korang dah pasang mounting ataupun sticky pad ni dekat 3-4 location, korang just cabut dia punya quick release and then korang boleh pasang lah dekat tempat-tempat lain. And then dia juga sediakan kita mounting yang lebih kurang, tapi dia guna clip dekat bahagian belakang dia ni. Jadi mungkin korang nak clip dia dekat bag ke, contohlah ni sebagai contoh, saya clip dia dekat jam, strap jam saya ni. Tapi konsep dia macam tu lah, korang boleh clip dia dekat mana-mana secara cepat. Korang tak nak pun dia secure sangat, just kadang nak letak kejap je, nak clip kejap, lepas tu nak cabut. So sangat-sangat senang lah. Lepas tu kita juga akan dapat aksesori lain, macam kita akan dapat satu strap ataupun macam lanyard yang pendek ni. Mungkin korang boleh pakai dekat leher ke, korang pegang dekat tangan untuk elak dia daripada jatuh, mungkin masa pergi berenang ke apa kan, tak nak bagi hilang. And then korang akan dapat extra sticky pad, which is yang macam saya cakap tadi, dia guna 3M punya sticky pad. Jadi memang secure gila lah, dia punya stickiness dia tu sangat-sangat kuat. Dan juga beberapa mounting adapter lain. Jadi mounting adapter ni dia guna 1/4 inch mount dekat bahagian bawah. Jadi korang boleh pasang dia dekat tripod ke, dekat mana-mana aksesori yang guna 1/4 inch mount korang boleh pasang. And then dia guna mounting GoPro macam biasalah. Dan disebabkan dia guna sistem yang macam GoPro guna, jadi senang untuk kita nak cari aksesori lain dekat luar sana. Last but not least, kita ada satu lagi aksesori yang ni boleh kata favourite saya lah, which is dia punya magnetic pendant aksesori ataupun necklace mount ataupun chest mount lah. Tak kisahlah korang nak panggil apa. Basically dia ada satu tali yang kita akan pakai dekat leher kita macam rantai. And then dekat bawah ni dia ada pendant yang magnetic. And then kita juga akan dapat satu macam casing yang akan, nampak tu? Kuat juga magnet dia. Tapi dia akan terus pergi dekat magnetic punya aksesori ni. And then kamera pun nak keluarkan sangat-sangat senang. Just slide macam tu, lepas tu korang boleh slide masuk balik. Jadi yang bahagian yang magnet ni kita akan pakai and then letak dia dekat dalam baju. Lepas tu yang magnetic punya case dia ni, lepas kita dah pasang dekat kamera, kita akan stick dekat luar baju macam tu. So korang akan dapat macam POV first person punya shot dengan sangat-sangat senang. Dan apa yang saya suka, dia tak nampak menonjol sangat, faham tak? Lagi-lagi kamera pun dah kecil. Yang ni pula warna hitam, dia ada satu lagi punya version yang warna putih. Dia ada dua color option lah, putih dan hitam. So kalau macam yang hitam ni, korang pakai pula baju hitam, lepas tu korang buat macam FOV punya kamera angle macam tu, memang orang tak perasan. Kalau masuk kedai ke, pergi dekat public, orang tak notice sangat disebabkan dia punya rupa dia tu low profile, color pun hitam,
device pun kecil. Lepas tu korang tak payah pakai macam chest strap untuk GoPro yang besar tu kan. That's why saya sangat-sangat suka. Jadi settle untuk aksesori, dan untuk aksesori macam korang tengok memang banyak lah kita dapat. Kita juga akan dapat micro SD card. Kita juga akan dapat USB-A to USB-C punya kabel untuk nak charging ataupun untuk nak transfer footage. So dari segi aksesori pun rasanya macam dah berbaloi gila untuk kita nak dapatkan action camera ni. Tapi ada banyak lagi lah feature lain. Salah satunya dia punya video recording, dia boleh go up to 4K 30fps. Ya, walaupun dia tak boleh pergi sampai 4K 60fps, tapi macam saya sendiri pun kalau saya guna action camera, most of the time lah 90% saya akan guna dia 4K 30fps. And then untuk dia punya video quality, saya akan letak lah dekat screen untuk korang tengok. Dan personally saya rasa dia punya video quality ni tak teruk sangat. Okay, video quality dia actually quite good. Yelah, macam saya cakap dia 4K 30fps, korang tak boleh pergi lebih daripada 30fps kan. Tapi still lah kita boleh record 4K. Cuma apa saya perasan, dia punya bitrate untuk video dia ni tak berapa tinggi sangat. Walaupun dia punya resolution tu 4K kan, FPS pun 30fps tu sangat-sangat usable, tapi dia punya bitrate tu bitrate dia tak berapa tinggi sangat. Jadi ada masa footage dia akan nampak tak berapa sharp sangat, tak berapa smooth. Tapi lah saya rasa dengan harga dia, dengan apa yang kita dapat ni, dengan video quality macam tu sangat-sangat reasonable lah. Kita tak boleh nak demand lebih lagi. Saya rasa dah cukup daripada memadai. And then dia juga ada gyro punya stabilization yang kita boleh enable bila kita connect dia dekat kita punya smartphone. Dan cara nak connect dekat smartphone pun tak susah. Nanti saya akan letak dekat tepi ni macam mana nak connect dia. Saya akan screen record, dan lepas kita dah connect dia dekat smartphone, kita kena enable dia punya gyro tu directly dekat smartphone. Sebab kalau korang guna dia tanpa connect dekat smartphone, dia punya gyro tu secara default akan off. Dan kalau gyro dia tu tutup ataupun off, memang footage korang tu hampir unusable disebabkan gegaran yang sangat-sangat teruk. Tapi kalau contohlah korang guna action camera ni dalam keadaan yang static, tak bergerak sangat, dan korang boleh tutup je dia punya gyro tu. Sebab bila kita enable dia punya gyro, video yang korang tengok tu dia akan crop in sikit. Dia akan zoom in sikit ke dalam untuk dia nak gunalah dia punya gyro feature tu kan. Jadi dia tak berapa wide sangat lah. Tapi personally saya rasa kalau tengah vlogging ke tengah jalan-jalan, saya rasa memang kena wajib enable dia punya gyro. Walaupun dia crop in sikit, dia jadi zoom in sikit, tapi still cukup wide lagi lah personally lah bagi saya. Dia juga ada feature lain macam mana-mana action camera. Dia ada time lapse mode, dia ada photo mode semua. Cuma yang tu saya tak test sangat sebab saya lebih fokus kepada dia punya video. Sebab tu je main point dia. Kita nak beli dia untuk, yelah, sebuah action camera untuk nak record video dengan form factor yang kecil. Dan yelah, kita boleh pasang dia dekat situ, pasang dia dekat sini. Plus dengan aksesori yang magnet ni, dekat situ dia macam bukakan lagi peluang untuk kita nak guna dia. Sebab contohlah kalau kita pergi dekat public, macam saya, kalau saya test kamera ke, saya buat video yang dekat outdoor kan, saya pegang kamera yang besar yang saya tengah guna sekarang ni, memang orang akan pandang, orang akan tengok, dan orang akan rasa tak selesa. Even saya guna GoPro ataupun Insta360 dekat, just pasang dekat tripod kecil ataupun monopod dan pasang mikrofon pun orang dah pandang kan, dah rasa tak selesa. Jadi bila kita ada setup yang sangat-sangat compact macam ni, saya rasa lagi bagus untuk kita nak shoot dekat public kan. Sebab orang tak perasan sangat, orang pun jadi tak rasa kekok masa kita pakai benda ni dekat baju kita ke ataupun kita bawa dia. Sebab dia kecil, orang tak nampak sangat. Even saya pegang macam ni pun dah tertutup kan, dah terlindung. That's why saya rasa dari segi form factor memang sangat-sangat bagus lah untuk kita nak bawa pergi mana-mana. Cuma itulah, korang kena nilai juga dia punya video quality dengan harga dia. Dan ni kita belum cakap lagi pasal audio quality. Okay, ni baru pasal dia punya video. Untuk audio quality, yang ni kita boleh nampak lah kenapa harga dia murah. Ok, untuk dia punya audio quality ni senang cerita saya tunjuk lah sekarang kan. Saya demo sekarang. Jadi audio yang korang dengar ni saya guna mikrofon. Ok, mikrofon wireless connect dekat kamera. Jadi macam ni lah audio yang bagi saya yang ok lah. Walaupun dekat outdoor ada angin, ni kira macam ok. And then sekarang ni pula audio yang saya record directly dekat SJCam C300 tanpa sebarang editing. Paling tak pun saya akan kuatkan jelas sikit. So mungkin korang dengar suara saya sekarang ni macam tak berapa jelas, macam kasar-kasar. Dan memang dia punya audio tu sedikit rough lah, sedikit kasar sikit, brutal sikit. Dan apa yang teruk lagi, ok, sekarang ni saya cakap macam tengah vlogging kan, saya tengah tengok kamera ni tengah hadap saya, dan macam ni lah suara saya. Tapi yang peliknya kamera pula, mikrofon dia dekat bahagian belakang. Jadi contoh kalau saya pusing,
Okey, kalau saya pusing korang boleh dengar perbezaan suara saya. Memang jauh lagi jelas, jauh lagi kuat disebabkan dia punya mikrofon ni ada dekat bahagian belakang. Jadi kalau saya pusing ke depan balik macam ni, korang boleh dengar lah perubahan suara saya. Ni depan, ni belakang, ni depan balik. So itu satu isu dengan dia punya mikrofon. Mikrofon dia ada satu je dekat belakang dan tu pun kalau kita cakap directly dekat belakang pun audio dia tak adalah bagus sangat kan. And then kita tak boleh pasang external microphone. Dia memang tak ada microphone jack dekat mana-mana. Samalah dengan Insta360 Go, Go2, Go3 dia tak ada microphone jack kan. Jadi audio yang korang dengar sekarang ni itulah yang korang akan dapat nanti kalau korang decide untuk beli SJ-Cam C300 ni. Kalau SJ-Cam C300 ni nak compare dengan Insta360 Go2 ataupun Go3 memang yang ni jauh lagi murah. So siapa-siapa yang nak sebuah action camera yang kecil, yang compact macam ni, yang ada form factor macam Insta360 Go, Go2, Go3 dengan harga yang jauh lagi murah, kamera ni untuk korang. Tu pun kalau korang boleh terima lah dengan dia punya video quality yang yelah not the best, tapi dengan apa yang kita dapat lagi, aksesori lagi, dia punya flexibility, saya rasa motor kejap. Banyak motor dekat sini. Saya tak tahulah, mungkin korang suka kot video macam ni. Mungkin korang lagi prefer video ni macam ni, sila komen dekat bawah. Kalau korang suka video yang di luar kawalan macam ni, korang nak tengok saya stress, dan korang komen. Kalau korang suka, saya akan buat lagi, jangan risau. Tapi kalau korang pun tak suka, korang rasa bising, lighting mengarut, bunyi motor, bunyi burung semua, korang komen juga. Nanti saya masuk balik dalam studio saya. Okey, sambung. So dengan apa yang kita dapat tu, saya rasa berbaloi lah dengan harga RM589 untuk yang pocket edition dan juga yang paling basic lah tu. Tapi still kita akan dapat aksesori lain. So saya rasa berbaloi lah. Ataupun korang nak secondary camera, contoh korang dah ada kamera lain ataupun ada action camera lain, tapi nak satu action camera yang kecil, yang senang korang nak mounting dekat mana-mana, faham tak? Korang nak letak dia dekat tempat yang sempit-sempit, yang GoPro tak muat contohnya, korang boleh gunalah kamera ni. Dan saya bukan nak merendahkan SJ-Cam C300 ni macam dia tak apa, korang letak dekat mana-mana, rosak pun tak apa, tak ada masalah. Bukan. Tapi disebabkan saiz dia ni kecil, senang korang nak letak dekat tempat yang sempit, yang action cam lain tak boleh kan. Tapi dalam masa sama, kalau korang nak guna dia secara full size, ada dua display depan dan belakang pun korang boleh guna juga dengan modul dia yang ni kan. So dia ada flexibility dekat situ. Walaupun video quality dia dan audio quality dia tu jauh daripada yang terbaik, tapi bagi saya dah cukup bagus lah dengan konsep yang dia bawa sekali. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni best ataupun membantu korang suka video yang ada bunyi kereta, bunyi motor, bunyi burung semua, apa kata korang tekan like dan subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa. Dan terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Jadi itu saja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Berebo. Jumpa lagi.